Bahagian kelima, Warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib alaihi salam kepada Gubernur Mesir Malik Al-Ashdar An-Nakhai dari kitab Nahjul Balaghah, syarahan Syekh Muhammad Abduh, penerbit Darul Ma'rifah, Beirut, jilid ketiga, muka surat 102. Kemudian sedarlah ada urusan yang kamu perlu lakukan sendiri, termasuk menjawab bagi pegawai kerajaan apabila setiausaha anda tidak berdaya untuk menjawabnya. Memenuhi keperluan rakyat pada hari yang sama tatkala aduan sampai kepadamu. Lakukanlah kerja harian pada hari yang sama, jangan tunggu pada hari esok, kerana setiap hari ada kerjanya yang tersendiri, dan jika kerja hari lain ditambah, ia akan menjadi masalah. Tetapkanlah untuk dirimu sebaik-baik waktu untuk apa yang ada antara kamu dan Allah Ta'ala. Walaupun semua kerja adalah untuk Allah pada setiap masa, jika niatnya betul sekalipun dan rakyat mendapat keselesaan dari kerja-kerja itu, tetapi tentang apa yang kamu dapat memurnikan agama kamu kerana Allah, laksanakanlah tugas pada waktu yang telah dikhususkan untuknya. Kemudian serahkanlah tubuhmu kepada Allah pada waktu tertentu dalam siangmu dan malammu, dan laksanakanlah amal-amal yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Berusahalah agar amalanmu itu terlaksana tanpa noda atau riak, walaupun ia menyebabkan anda banyak keletihan fizikal. Apabila kamu sembahyang bersama manusia, janganlah kamu menyinggung perasaan mereka, dan janganlah kamu merosakkan sembahyang kamu, kerana di antara manusia itu ada yang sakit dan ada yang memerlukan. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengutuskan aku ke Yaman, bagaimanakah solat bersama orang ramai? Baginda bersabda, solatlah dengan mereka sebagaimana solat orang yang lemah, dan sayangilah orang yang beriman. Dan selepas semua ini, jangan sekali-kali terlalu menyembunyikan diri dari rakyat dalam tempoh yang lama, kerana gubernur yang sembunyi dari rakyat adalah contoh pemikiran sempit dan kurang pengetahuan, dan tidak mengambil tahu tentang pentadbiran, tidak bersekemuka dengan rakyat, menghalang penguasa daripada mengetahui apa yang ditutupi atas mereka. Akibatnya isu besar menjadi kecil dan isu kecil menjadi besar di mata mereka. Kerja yang baik kelihatan hodoh, dan kerja yang hodoh kelihatan baik. Benar dan salah saling tak tumpah antara satu sama lain. Gubernur hanyalah manusia dan tidak mengetahui apakah urusan yang tersembunyi di kalangan manusia, dan tidak ada ciri-ciri yang membezakan kebenaran dari pendustaan. Sama ada kamu adalah salah seorang dari dua orang ini, iaitu seorang yang dermawan dalam menunaikan haknya, maka mengapa kamu menyembunyikan wajahmu dalam menunaikan hak wajib yang sudah menjadi tanggungjawabmu? Sama ada kamu juga bermurah hati dalam pemberian, atau anda seorang yang kedekut? Dalam hal ini, orang tidak akan meminta apa-apa lagi daripada kamu, dan mereka akan kecewa dengan bantuan kamu, walaupun keperluan orang ramai tidak akan menyusahkan kamu, kerana apa yang mereka mahu daripada kamu adalah aduan tentang penindasan atau menuntut keadilan dalam urus niaga. Ketahuilah bahawa gubernur itu ada rakan khas dan sahabat rapatnya yang mementingkan diri sendiri dan pemangsa. Tidaklah ia berlaku adil dalam urusan jual beli. Potonglah akar umbi mereka dengan cara memutuskan segala sebab-sebab dan punca-puncanya. Janganlah berikan tanah kepada mana-mana jiran dan sanak saudaramu. Jangan biarkan mereka menginginkanmu dengan membuat perjanjian yang merugikan jiran mereka dengan saliran air atau pekerjaan mereka yang memudaratkan orang lain. Justru itu manfaatnya untuk mereka, manakala kesalahannya di dunia dan akhirat adalah untukmu. Berikanlah hak kepada yang berhak, siapa pun dia, dekat atau jauh. Hendaklah rela bersabar dalam urusan ini sebagai hisab di sisi Allah.
walaupun dalam pelaksanaan keadilan menyebabkan saudara mara dan orang terdekat kamu akan menderita, maka perhatikanlah kesudahannya, walaupun berat untuk ditanggung, tetapi akibatnya adalah terpuji. Jika rakyat berpandangan buruk tentang kamu secara zalim, nyatakan alasanmu secara terbuka kepada mereka, dan dengan melakukan ini, kamu akan mengelak syakwasangka mereka, kerana ini adalah tindakan disiplin untuk memperbaiki dirimu dan bersikap baik kepada rakyat. Alasan yang kamu kemukakan membawa pencapaian matlamat, iaitu mendorong mereka kepada kebenaran. Janganlah sekali-kali menolak tawaran keamanan daripada pihak musuh yang merupakan keredaan Allah. Sesungguhnya perdamaian mendatangkan keselesaan bagi para prajurit, ketenangan jiwa bagi mereka dan keamanan bagi kota-kota. Tetapi selepas perjanjian damai, berhati-hati sepenuhnya terhadap musuh. Kemungkinan musuh menghampirimu untuk membuatkan kamu lupa. Dalam hal ini, pandanglah jauh ke hadapan dan bersikap menyalahkan prasangka baik. Jika kamu membuat kontrak antara dirimu dan musuh atau memberikannya perlindungan bagi pihakmu, maka tunaikanlah perjanjianmu dengan setia. Jagalah perlindungan yang kamu berikan sebagai amanah dan letakkan diri kamu sebagai perisai penunaian kewajipanmu, kerana tidak ada kewajipan ilahi yang sama dengan memelihara perjanjian. Sesungguhnya tiadalah daripada kewajipan-kewajipan Allah yang manusia terlalu sepakat menghormatinya daripada kesetiaan atas perjanjian, meskipun terdapat berbagai keinginan dan pendapat yang berbeza. Bahkan selain umat Islam, orang musyrikin juga menganggap perlu menjaga perjanjian sesama mereka, kerana mereka telah menerima akibat buruk dari pengkhianatan dan melanggar perjanjian. Oleh itu, janganlah kamu mengkhianati perlindungan yang kamu berikan. Janganlah kamu curang terhadap perjanjian dan menipu musuh kamu dengan perjanjian itu, kerana tidak ada yang berani menentang Allah melainkan orang yang jahil lagi celaka. Allah telah menjadikan perjanjian dan pembelaannya yang dilimpahkan di kalangan hamba-hambanya dengan belas kasihan. Termasuklah nyawa dan badan manusia yang dihormati juga berada dalam perlindungan. Manusia pun berbondong-bondong bernaung di bawah naungannya, lalu mereka pun segera berteduh di bawah lindungannya. Oleh itu, tidak dibenarkan pengkhianatan, penipuan atau curang dalam perjanjian. Tidak dibolehkan membuat perjanjian yang boleh menyebabkan dalih. Janganlah membuat perjanjian yang terbuka kepada tafsiran berbagai makna selepas perjanjian disahkan dan ditetapkan. Janganlah kamu berada dalam kesempitan, kerana perjanjian Allah telah mengikat kamu sehingga memaksa kamu bertindak membatalkannya secara tidak adil. Kerana kesabaran dalam kesusahan kamu dapat mengharapkan kesudahan dengan kelegaan dan hasil yang melimpah. Ini lebih baik daripada pengkhianatan yang akibatnya mengerikan. Allah akan meminta pertanggungjawaban kamu sedemikian rupa sehingga kamu tidak dapat memohon keampunan kepadanya di dunia dan di akhirat. Berhati-hatilah daripada menumpahkan darah secara zalim. Sesungguhnya tidak ada yang serupa dengan menumpahkan darah secara zalim yang menyebabkan pembalasan Allah, membesarkan seksaan, menghilangkan nikmat dan menamatkan zaman pemerintahan kerajaan. Pertama yang akan diadili oleh Allah antara manusia ialah berkaitan dengan darah yang ditumpahkan secara tidak adil di kalangan hamba-hamba pada hari kiamat. Oleh itu, janganlah kamu mantapkan pemerintahan kamu dengan pertumpahan darah. Kerana pembunuhan bukan saja melemahkan dan merapuhkan kerajaan, malah menghilangkannya dan memindahkannya kepada orang lain. Kamu tidak mempunyai alasan di sisi Allah, tidak juga di sisiku dalam pembunuhan secara sengaja, kerana ada qisas pada tubuh badan. Jika kamu tidak sengaja melampaui batas dalam menghukum, lalu menumpahkan darah seseorang, sama ada dengan cambuk,
pedang atau tumbukan tangan kamu, dan yang lebih menakutkan daripada itu ialah mendatangkan kematian. Janganlah keangkuhan kerajaanmu menghalang kamu daripada membayar harga darah kepada keluarga mangsa. Jauhilah sifat mementingkan diri sendiri dan percaya kepada apa yang membanggakan kamu. Juga elakkan keterikatan dengan pujian dan sanjungan berlebih-lebihan daripada orang lain. Sesungguhnya semua itu merupakan peluang terbaik bagi syaitan membinasakan orang yang baik. Elakkan daripada mencurah kebajikan kepada rakyat secara berlebih-lebihan atau berbangga dengan melampau terhadap yang telah kamu lakukan untuk mereka, atau membuat janji lalu tidak menunaikannya. Sesungguhnya pemberian melampau membatalkan ihsan, berlebih-lebihan menghilangkan cahaya kebenaran, dan tidak menunaikan janji menyebabkan kebencian serta kemurkaan di sisi Allah dan manusia. Firman Allah, amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Janganlah tergesa-gesa melaksanakan sesuatu sebelum tiba masanya. Lalai dalam perkara yang boleh terjadi, berkeras pada perkara yang tidak diketahui hala tujunya, atau lemah dalam perkara yang sudah jelas. Jadi letakkanlah segala-galanya pada tempatnya dan lakukanlah semuanya tepat pada masanya. Elakkan mengambil sesuatu yang istimewa untuk diri sendiri apabila semua orang adalah sama di dalamnya, dan berhati-hatilah terhadap kecuaian dalam melakukan apa yang memerlukan perhatianmu dan jelas di hadapan mata orang, kerana tidak lama lagi mereka akan mengambilnya daripada kamu dan memberikannya kepada orang lain. Dalam masa yang singkat, tadbir urus pemerintahanmu itu disingkap dari pandanganmu, dan urusan yang kamu berikan kepada orang yang dizalimi akan dirampas daripada kamu. Ketika tercetus kemarahan, kawallah diri dan elakkan kekasaran dan kemurkaanmu, kekuatan tanganmu dan kekerasan lidah kamu, untuk mengelakkan perkara-perkara ini daripada melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, bercakap sembarangan dan bertindak menghukum. Berhati-hatilah sehingga kemarahanmu reda dan memiliki wibawa. Kamu belum menguasai diri sendiri sehingga ingatanmu banyak menyebut kembali Tuhanmu. Adalah menjadi kewajipan untuk kamu sentiasa mengingati apa yang telah berlaku kepada gubernur sebelum kamu, dari kerajaan yang adil atau tradisi yang baik, atau sesuatu daripada Nabi SAW dan keluarga baginda, atau suatu kewajipan yang ada dalam kitab Allah dan mereka telah melaksanakannya. Jadi ikuti apa yang telah kamu saksikan dari pelaksanaan yang kami lakukan, dan cuba ikuti segala apa yang telah aku amanahkan kepadamu dalam perjanjian ini, serta melaluinya aku telah menyempurnakan hujjah untuk kamu, agar tidak ada lagi alasan tatkala engkau mahu mengikuti keinginan sendiri. Aku memohon kepada Allah dengan rahmatnya yang luas dan kuasanya yang agung, agar memenuhi setiap hajat, memberikan kejayaan kepadaku dan kamu dalam apa yang diredainya, lalu memberikan alasan yang jelas di hadapannya dan makhluknya, bersama nama yang harum di kalangan hamba-hambanya, dan perbuatan-perbuatan yang indah dalam negara, kesempurnaan ni'matnya dan kelimpahan kemuliaannya. Semoga akhir hidupku dan kamu berhujung dengan kebahagiaan dan syahid. Sesungguhnya kepada Allah jua kita pasti akan kembali. Salam sejahtera ke atas Rasulullah sebanyak-banyaknya.